Assalamualaikum dan selamat malam semua. Saya nak ucapkan kita kembali bersama Pejuang Pewarisan TV dalam segmen Borak Bisnes malam ini. Terima kasih kerana invite saya jadi moderator. Terima kasih kepada Pejuang Pewarisan TV ya. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Anwar Sharif. Saya seorang business consultant daripada Cal Consult Sdn Bhd. Telah berkecimpung di dalam industri business consulting ni selama lebih kurang 20 lebih tahun already. Saya punya profession ni kita membantu usahawan memantapkan lagi bisnes mereka supaya boleh berdaya saing dan juga dapat profit yang diharapkan. Bukan sales saja tau, kena ada profit juga kan. So our promise, we make your business viable, marketable and profitable. Itulah kita punya. Saya juga seorang franchise consultant. So siapa-siapa yang nak franchisekan bisnes mereka ataupun nak expand franchise bisnes mereka, then we can have a chat. Dan juga saya juga berkecimpung dalam beberapa projek digital transformation consultancy, business process punya digitalization dan juga automation lah. So itulah serba sedikit pengenalan diri saya. Yalah, kalau nak introducekan tadi lama-lama pula kita ada apa kata orang, ada panel-panel yang bagus pada kali ini ya. Now, izinkan saya cerita sikit pasal apa ni borak bisnes ni yang minggu-minggu yang sebelum ini. So di 3 minggu yang kebelakangan ni atau 2 minggu sebelum ni, kita sebenarnya ada business transformation series tau. Business transformation series. So kalau anda nak business transform business anda, so you kena tengok balik video-video 2 minggu yang lepas. Sebab apa? Sebab kita akan ada 4 topik di dalam business transformation series kita ni. Nombor 1, minggu yang pertama kita dah buat business growth strategies during COVID. Masa tu kita berbincang pasal macam mana nak strategi ni. COVID ni kan banyak masalahnya kan. Ada yang tak boleh keluar rumah, kerja MCO, kerja tak MCO. So banyak tips-tips yang diberi oleh kita punya panel-panel pada hari itu. So check it out minggu-minggu yang lepas punya. Minggu kedua itu pula kita buat digitalizing your business pula. So digitalizing je lah. Sekarang ni dengan IR 4.0 kita terpaksa kan buat pendigitalan kan. So banyak tips-tips yang kita bagi tahu macam mana nak mengefisienkan bisnes kita, nak dapatkan lebih profit, make sure kita punya business efficient dan sebagainya untuk melebihkan kita punya profit ya. So ini minggu ketiga. Minggu ini kita akan bercerita pasal business globalization. Sebab minggu pertama kita dah macam mana nak grow kita punya bisnes kan. Minggu kedua digitalize supaya kita efisien. Minggu ketiga ni pula macam mana kita nak penetrate market luar negara pula. Macam mana So minggu kita ni kita cerita pasal isu globalization. So siapakah panel-panel kita malam ni? Dia orang ni semua hebat-hebat sebenarnya kan. So kita borak santai lah kan. Nanti excited kan terlepas pula poin-poin yang dia orang cakap Okay, intro panelis kita. Jom kita borak bersama panelis. Saya nak memperkenalkan panel speaker kita yang pertama, Tuan Nick Irman daripada commercial lawyer daripada Amir Khusyari dan Associates. Silakan perkenalkan diri. Assalamualaikum Tuan Nick Irman. Selamat datang kepada Pejuang Pewarisan TV kita ini. Boleh Tuan Nick Irman kita cerita sikit background you macam mana supaya pendengar sana boleh tahu apa yang you buat ni sebenarnya. Baik, terima kasih Tuan Anwar dan terima kasih kepada Pejuang Pewarisan kerana menjemput saya untuk sesi pada hari ini. Assalamualaikum, nama saya Nick Irman. Saya merupakan seorang commercial dan sports lawyer. Mungkin tanya, commercial lawyer ni, sports lawyer ni apa beza dengan lawyer lain? Sebenarnya semua lawyer boleh praktis semua bidang, tetapi saya lebih minat di dalam area commercial dan sports. So dalam commercial ni saya banyak advice usahawan-usahawan dan bisnes-bisnes melalui cabaran-cabaran perundangan. So fokus utama seorang commercial lawyer adalah untuk mengurangkan risiko supaya usahawan dan business owner tahu risiko, manage your risk. So itulah kerja saya. Dan saya juga sebahagian daripada Worldwide Independent Lawyers League ataupun WIL short form. Itu nanti saya akan terangkanlah semasa sesi apa signifikannya saya di dalam Worldwide Independent Lawyers League tu. Terima kasih Tuan Anwar. Okay. Alright, terima kasih Tuan kita. So actually sport pun ada risiko dia. Memang dia pengalaman saya yang mana yang dalam industri sukan pun tak tahu ada peguam sukan. So banyaklah dari
dari segi Itulah. aspek Itulah kita jarang dengar peguam introduce aku, saya peguam bahagian sukan. Lain, tak pernah dengar ni. I think you're one of the very first one yang kita dengar kan. Okay, good. Terima kasih Tuan Nick kerana join kita malam ni. So panel yang kedua, kita nak menjemput Cik Afiqah Madrus, seorang accountant daripada Hex Corporate Strategy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Anwar atas jemputan tadi. Saya perkenalkan diri, nama saya Nur Afiqah binti Madrus. Secara profesionalnya saya merupakan accountant bertauliah, dan apa yang saya bantu usahawan di luar adalah saya bantu usahawan sama ada yang kecil ataupun yang besar. Kalau orang cakap accountant, orang akan faham bahawa accountant ni buat bookkeeping, buat recording, hantar cukai. Tetapi saya punya pemfokusan bukan itu. Pemfokusan saya ialah dari sudut membangunkan kewangan syarikat. Macam mana membangunkan kewangan syarikat ialah kita tak nak cerita pasal recording dan sebagainya. Kita pemfokusan ialah 3 perkara. Pertama, kita fokuskan kepada making profit first, iaitu berbanding dengan kita cerita jomlah naikkan sale tinggi, tetapi kita fokus sale tinggi dalam masa yang sama, profit juga tinggi, bukan semata sales tinggi. Jadi andai kata sales tu kurang, andai kata profit tu kurang, itulah yang kita akan buat audit, kita akan review apa masalah. Yang kedua adalah percukaian. For sure lah, at the end of the day, kita nak uruskan dengan kewangan percukaian. Dan yang terakhir, apa yang saya bantu ialah saya akan bantu syarikat ke fasa yang dalam membangun. Andai kata ada perkara yang stuck dan sebagainya, saya akan preparekan backup plan dari sudut kewangan, apa yang perlu disediakan, dan juga apakah risiko-risiko, risk management. Macam Cik Tuan Nick tadi cakap, risk management yang mereka perlu sediakan. Itulah sedikit berkenaan dengan kerjaya saya sebagai accountant, macam mana saya bantu usahawan di luar. Power tu, because banyak usahawan dia ni, dia ingat sales tu untung dia kan. Betul. Dia tak tahu yang profit tu dia tak kira tu kadang-kadang kan. Sebab itu tu yang jadinya itu yang jadinya kalau sale tu tinggi, rupanya selama ni run at loss, meniaga lagi banyak, buat banyak sale, lagi banyak loss, lagi banyak rugi kan. Kira-kira balik, buat account balik baru tahu kan. Lepas tahun parah macam tu. I like you punya third one, unstuck the stuck. Wow. I like that one. Power kan. Okay, good. Alhamdulillah, thank you for joining us. So panelis kita yang ketiga, Puan Bismaliza daripada Freight and Logistics Service, BizPro Freight Services Sdn Bhd. Silakan Puan, kenalkan diri. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bismaliza Baharo, adalah owner kepada syarikat BizPro Freight Services Sdn Bhd, di mana syarikat ini telah beroperasi sejak 2005 lagi. Di mana syarikat kami adalah syarikat yang 100% Bumi Putra, di mana kami memiliki lesen custom dan lesen shipping sejak daripada tahun 2005, dan syarikat kami telah membantu banyak usahawan-usahawan yang ingin meneroka ke arah global. Bila sebut global, freight forwarder adalah antara tunjang utama. Jadi di mana kalau ke arah global, kalau salah langkah, memanglah terjunlah langkah itu ke bawah. Jika kalau laut. Betul ke laut lah dia. Jadi dengan ini saya sebab kenapa saya menubuhkan syarikat sendiri dan tidak bekerja dengan terus bekerja dengan syarikat-syarikat besar walaupun gaji yang lebih ni. Kenapa? Sebab saya ingin membantu ramai pada usahawan kita, ramai usahawan bangsa lain telah teroka ke arah sana. Okey, itu saja. Betul, memang bila kita nak ekspor, itulah dia, bila kita cerita pasal globalisasi kali ni, memanglah globalisasi ni kita memberikan peluang kepada ramai usahawan kan, nak melonjakkan sales mereka, bukan saja di dalam market, di dalam negara, tetapi kita nak penetrate luar negara tu. So yang saya nampak, internet is the game changer dalam globalization ni kan. Internet is the game changer. Dulu orang bergantung pada boundary geografik lah kan. Cara tradisional ni nak pasarkan produk ke luar negara, tapi sekarang dengan e-commerce, internet dan sebagainya, kita lebih senang dijumpai. Bila lebih senang dijumpai, banyaklah lagi peluang-peluangnya. Tetapi bila nak ekspor ni yang ada banyak-banyak benda yang kita kena pastikan ni sebenarnya kan. Nak kata simple tak nak kata susah sangat pun, if you know how,
taklah susah sangat kan. Sebab tu malam ni kita nak share some of the know-how apa yang kita perlu tahu kan. Okay, let's start dengan kita punya main question ni. Apa ni? Apakah risiko bila kita ekspor produk kita? Mungkin kita boleh mulakan dengan Tuan Irman kita. Apa risiko bila kita nak ekspor from the legal perspective? Cuba cerita sikit. Right. So risiko bila ekspor ni dia, untuk pendapat saya lah dan pengalaman saya sendiri pun, dia bertambah berlipat kali ganda risikonya berbanding dengan kalau buat bisnes lokal. Kerana kita berurusan dengan orang di luar negara, bangsanya lain, bahasanya lain, budaya dia lain dan juga undang-undang dia pun lain. So saya nak kongsi pengalaman usahawan Malaysia ni, kadang-kadang kita tak berkira sangat. So kalau dalam saya sediakan contohlah, saya bagi contoh. Saya sediakan perjanjian, okey kena deliver dalam 14 hari. Tapi kalau deliver 16 hari, 17 hari, 18 hari pun orang kita tak apalah, lebih kurang kan. Tak payahlah nak sama-saman. Tetapi bila kita ekspor, terutama sekali lah di Eropah lah, if you're European market, they are very particular. Kalau hari ke-15 baru sampai hari ke-15, dia dah minta penalti tu. So dari segi cara kita menjalankan bisnes pun itu juga risiko lah. So itu antara risiko yang saya pernah alami lah. Kalau boleh saya kongsi satu cerita lah, pengalaman sendiri ya, referral yang saya dapat. Orang Malaysia kita berurusan dengan syarikat di Spain. Dia vendor untuk GLC lah, Malaysian GLC. Okay. So dia berurusan dengan company Spain tu untuk produce something lah, piping lah. So dah bayar deposit, tak ada progress. Nak pergi tengok kat kilang, tak bagi. Dia siap fly ke Spain tau. Dia cerita kat saya, dia fly kat Spain, 1 minggu dia tunggu kat sana. Tapi still partner dia di sana tak bawa dia pergi tengok progress of the piping. So dia balik tangan kosong. Pre-COVID lah. So bila tak siap tu, bila dah delay, so partner di Spain tu minta, okay, you pay full payment baru I siapkan semua. So he didn't have, dia tak ada nasihat undang-undang dan dia mungkin panik masa tu pasal dia pun ada orang kejar dia, GLC kejar dia. Yalah, deadline lah kan. Ada deadline kan. So bila bayar full payment, which was around 1.5 million ringgit Malaysia lah. Tengok-tengok terus senyap. Then dia buat carian sikit, dia minta tolong matrik, tolong buat carian. Sebenarnya kilang tu tak wujud pun. So itulah risiko yang directly yang pernah saya ada lah. Risiko paling besar is siapa yang kita berurusan tu, macam Tuan Anwar katalah tadi, bila kita di internet ni, kita senang dicari dan senang mencari. Tetapi internet ni kadang-kadang kita tak boleh percaya sangatlah dengan apa yang kita nampak ke internet. Itu tugasnya, kita nak uruskan risiko supaya memastikan orang yang kita berurusan tu orang yang betul dan wujudlah. Itu salah satu risiko lah saya kongsi lah. So maknanya risiko ni first kali kita kena make sure yang company tu exist lah kan. One of the thing. Kalau tidak nanti kan jadilah macam tu kan. So macam mana nak make sure that yang company tu exist ni? Apa caranya? Okay. Untuk semakan awalan, kita boleh minta tolong matrik. Matrik boleh membantu kita menyemak sama ada orang yang berurusan dengan kita tu betul atau tidak. Tetapi saya nasihati kena cari orang, seeloknya cari lawyer di sana untuk membuat carian. So find a local lawyer there untuk buat carian. Mereka akan buat company search, dia boleh buat physical search dan diorang akan lebih tahulah sama ada the chances of kena tipu tu kurang sikit lah. Kalau ada orang on the ground. So dari segi situ mungkin usahawan kita sebelum deal boleh contact matrik dan juga boleh contact a lawyer di sana untuk buat carian awalan lah, just to make sure.
just to make sure Yeah. memang wujudlah dan kilang tu memang ada lah. Kalau jenis yang macam dia order barang tentu atau dia export, in this case kita nak export kan. Bila nak export, kata shipment tak sampai ke, from the legal point of view, from agreement point of view, macam mana pula tu? Because I tengok bila kita cerita pasal risiko nak export produk ni kan, one of the risiko yang kita boleh tengok ialah dah bayar tapi barang tak terima. Contoh dia satu lah, kalau kita import, betul lah kan? Ataupun kita ship out, tapi somehow barang tu tak sampai, hilang ke whatever. Nanti kita cerita dengan Puan Basmila, Puan Bis kita, macam mana pula benda tu boleh berlaku dan macam mana nak elak benda tu. But from the legal perspective, you have an agreement ni kena hantar. So kalau tak sampai tu, ataupun shipment sampai, kita tersalah hantar barang. Macam mana pula tu? Apa yang kita boleh buat dari segi macam tu? Okay, so untuk masalah-masalah itu sepatutnya sebelum buat deal tu dah bincang awal-awal, kerana salah satu salah faham ramai usahawan rasa biasanya macam mana dia akan tanya. Kalau saya ekspor, macam Tuan Anwar tanyalah, kalau saya hantar barang tak sampai, bukan salah saya, kapal karam ke apa ke, tapi bukan salah saya. So dia akan tanya biasanya macam mana. Dia tak ada biasa, dia kena perjanjian apa yang dipersetujui di antara syarikat Malaysia ni dan semasa ekspor. So kalau dia kata barang semasa transit perlu diinsurans oleh pembeli. So insurans tu, ownership tu dah transfer kepada pembeli. So walaupun apa-apa jadi, kira you dah berilah, tetapi dia tidak ada biasanya orang lain macam mana, biasanya macam mana, dia tak ada. Dia ikut apa yang dipersetujui. So kalau tak dipersetujui awal-awal, itu yang jadi masalahnya. Tapi kalau dah setuju awal-awal, dia tak ada isu. So, barang tak sampai, kalau tengok agreement, ni dah cover dalam insurans. Masing-masing pun tak rugilah, because dah cover dalam insurans, dah ada protection dan semua. Sebenarnya perjanjian tu untuk memastikan what if ni jadi, what if ni jadi. Semua tu ada. Sebab tu kadang-kadang perjanjian tebal, dia bukan yang macam lawyer sengaja nak tebalkan agreement lah. At least saya betul. At least bukan saya lah. Saya betul tak? Because di dalam agreement selalunya kita fikir benda yang kita nak je kan. Tetapi kadang-kadang kita selalu terlupa, what if kalau benda ni berlaku, apa dia punya remedy dia, apa dia punya apa yang kita agree with the supplier vendor semua kan. Which is true. So sebab tu saya yalah, betul lah, agreement is the most important thing kan, especially bila export, because kita kat sini, dia kat sana kan, apa benda boleh jadi kan. So one thing tadi you mention, kita kena check background company dia through macam-macam means. You ada mention tadi, understand the local law and culture. So kalau kita nak buat agreement, of course kita macam mana tu? Do we follow Malaysian law? Do we follow overseas law? Or how does it work? Because you mentioned understanding local law dengan culture kan. So kalau culture dia lain, law dia lain, so kita law kita, so which law yang kita nak follow ni? Okay. So untuk isu itu, kena faham that peguam dia tak boleh praktis undang-undang di seluruh dunia. Dia akan dia boleh jadi lawyer peguam di negara-negara tertentu lah. So macam saya ni Malaysia saja. So bila kita deal dengan negara luar, katakan kita nak export ke Dubai for example, then you need to find a lawyer there, lawyer di sana. So cabaran untuk banyak usahawan, terutama sekali untuk SME lah, ialah nak cari peguam tu kat mana. Because kalau company besar macam Petronas semua tu, mereka ada peguam yang mereka guna tu ada network di seluruh dunia. So untuk SME tu ada kekosongan lah. Di situ saya dengan tim saya, Worldwide Independent Lawyers League, saya pun ada network lawyer lah. So sebenarnya bila peguam kata dia boleh bantu serata dunia tu, bukan dia sendiri boleh bantu serata dunia, tetapi dia ada network
dia kolaborasi lah. The keyword is collaboration. So collaboration tu penting. Tetapi katakan for example untuk memudahkan usahawan di Malaysia kan, daripada dia deal dengan lawyer di sana, lawyer di UAE kan, dengan bahasanya, dengan culture-nya lain, dia boleh deal dengan local lawyer. That means Malaysia lawyer, dan Malaysia lawyer tu yang akan deal dengan the foreign lawyer lah. So dia mesti ada counterpart. Counterpart di sana supaya apa-apa yang undang-undang yang, because saya pun tak tahu undang-undang kat sana, so saya kena mengharapkan partner saya di sana untuk memberi bantuan lah, dan bila dia buat benda tu, saya akan explain kepada company Malaysia tu. So maknanya Tuan Nick, bila you berada di dalam worldwide independent lawyers ni, you akan pilih lah lawyer-lawyer yang you boleh percaya untuk berkolaborasi dengan you, betul kan? Okay, so good. Alright, so kalau you ada network macam tu, which is good, because kita perlukan, because kita tak boleh berada, kita pun kalau nak buat branches di seluruh negara pun mengambil kos yang tinggi juga. Maknanya kita lawyer pun nak kena export services ni. Kan? So instead of exporting our services, kita collaborate lah kan. Collaborate, then you get a cheaper cost kind of thing kan. Collaboration is better. Okay, good. So penting tak nak kena ada peguam ni nak siapkan bisnes yang nak dieksport kan ni? So untuk saya memang saya kata penting lah, tetapi saya faham kebanyakan usahawan dia cari lawyer bila ada problem. So bila ada problem baru carilah. So dia lebih susah kalau cari lawyer bila ada problem dalam bisnes ekspor, kerana ia akan melibatkan peguam di negara lain. So seeloknya kena dapat nasihat peguam sebelum, supaya kita menasihati risiko, supaya dia tahulah macam Tuan Anwar tanya tadi pasal nak guna undang-undang mana, nak guna undang Malaysia ke, undang-undang di UAE ke. So perkara tu kami akan nasihatlah supaya tak payah pening-pening benda tu. Okay, good. So kita dapat few things today. Number one, kalau dalam agreement tadi tu Tuan ni cakap kena tanya, berbincang pasal what if, what happen kalau benda tak sampai, what happen kalau ada problem, what happen kalau ada this, apa remedy dia. That's good. Check background company, that's good. Then ambil lah lawyer sebelum ada problem. Bila dah ada problem tu, you akan ada masa yang singkat nak solve the thing. Kan? You don't have much time, especially kalau global kan. It takes time to get things and to talk to the other counterpart. Okay, yeah. Good. So ada tak Tuan? No, yeah, obviously. Lagi mah. Ini kena bayar US dollar ke? Atau pounds. Okay. Satu lagi, ada tak Tuan ni nak berikan apa-apa kepada pendengar kita pada malam ni? Anything you offer? Okay. Untuk offer, apa yang saya boleh berikan adalah 1 hour consultation kepada usahawan-usahawan dan bisnes-bisnes yang plan nak ekspor ataupun sedang berbincang untuk ekspor dengan counterpart di negara sana lah. So limited kepada 2 orang saja. So 2 orang atau 2 bisnes lah. 2 bisnes akan menerima 1 hour consultation mengenai risiko ekspor mereka. So itu yang saya boleh kongsikan. Okay, tu dia. Ini kita punya global punya lawyer sudah bagi dia punya time 2 jam untuk 2 company, 1 jam seorang tu. Pada 2 syarikat yang dalam perbincangan because you're ready lah. Kalau tak ready lagi, no point lah contact dia kan. Jauh lagi perjalanan tu. But if you're ready dalam perbincangan, then this is the peluang lah. Go and talk to kita punya Tuan Ning lawyer kita ni supaya dapatkan consultation. Make sure you cover benda yang kita cakap tadi tu supaya you selamat lah bila nak export nanti. Okay, good. Terima kasih Tuan Ning. So sekarang ni kita nak balik, legal wise kita dah cover. So sekarang ni kita nak tengok, okay sekarang ni nak hantar barang ni macam mana ni. Logistik part pula. So barang dah ready, certification semua dah ada mungkin. So apa pandangan Puan Bis tentang bisnes global dari sudut forwarding ni lah? Apa pandangan? Boleh ni sekali lagi tak? Sebab kenapa lain memang lain betul-betul. Okey, tak apa. So kita nak tanya dari segi perspektif logistik, bila dia orang nak ekspor produk ni, apa pandangan Puan Bis tentang bisnes global ni dari sudut forwarding? Apa benda isu-isu dia ke, apa yang dia, macam mana dia nak tembusi pasaran global ni?
Okey, sebenarnya semua orang rasa untuk nak ekspor ataupun nak import sekalipun adalah susah. Sebenarnya benda tu nak kata dia tak susah dan dia tak mudah. Sebenarnya tak susah dan tak mudah. Kenapa? Kalau kita ikut betul-betul, kita tahu apa yang keperluan dia, kita boleh buat dengan orang kata lancar dan mungkin kita akan dapat untung berlipat kali ganda. Bukannya sale ya. Sale lagi banyak. Bila untung banyak, semestinya lah sale lagi banyak. Sebab tu bila kita yang pertama daripada pandangan forwarder, global adalah international. Sebab kenapa? Sekarang ni bukannya semua usahawan kita ada setengah rasa susah. Kenapa banyak yang dah lepas ke ekspor ke Europe, dekat China, dekat UAE dan cuma cuma sekarang ni yang kebanyakan negara tengah mencari Malaysia sebab dia tahu negara Malaysia adalah satu sumber halal produk. Jadi kalau tengok banyak negara termasuk Australia, Canada, China sekalipun, Vietnam, semua mencari Malaysia. Jadi kita harap sebenarnya MPC pun sekalipun, lepas tu Matrade ada memang tengah berusaha untuk bantu usahawan. Mungkin ada belum ni lagi lah kecapaian. Tapi kena selidik dulu anda sedia atau tidak. Ya, betul lah tu. So macam mana nak tahu kita ni dah bersedia ke tidak ni? Okey, bersedia satu daripada segi komitmen. Kenapa komitmen? Komitmen, kalau kita komitmen kita perlu buat apa pun yang diperlukan termasuk dari segi documentation, kita kena penuhkan kehendak permintaan. Sebab kenapa? Bila dah ni kita mesti pastikan produk kita punya kualiti. Kita punya bila dah demand ada, kita punya kuantiti pun mesti ada. Dan lagi satu, bila kita nak ekspor ni dari segi packaging. Sebab tu pihak kita boleh libatkan pihak-pihak SIRIM, banyak lagi lah pihak yang boleh membantu kita sebab Kak Bis lebih pada SIRIM sebab dah lama dengan program Gerumbik kan. Jadi kita ni lagi satu, bila nak ekspor macam tadi Nick kata, mesti tahu kat sana nak ekspor ataupun nak import, nak ekspor mesti tahu penerima di sana siapa, wujud atau tidak. And then kita mesti pastikan dia orang beritahu apa proses, apa dokumen. Sebab kenapa? Di negara kita je yang tahu. Kita bukan kita tak tahu negara orang lain, tapi warga negara itu sendiri lagi tahu apa kehendak negara, documentation dari segi undang-undang. Sebab nak import atau nak ekspor jangan lari daripada undang-undang. Sebab betul. Itu yang penting. Okey, lagi satu, bila kita nak import atau ekspor, kita kena tentukan jenis barangan. Sama ada general cargo, perishable. Perishable tu barang-barang yang mudah rosak. Macam mana kita sebagai forwarder, kita tahu macam mana untuk menjaga, nak melaluikan, nak bagi barang-barang ni selamat. Sebab tu pada macam syarikat kat Bispro, kita akan study apa kehendak, apa barangan itu dan dia punya perjalanan projek tu. Kenapa? Bukan kita nak ambil tahu orang kata bisnes orang tu. Tapi kita nak membantu supaya perjalanan terus lancar. Sebab kenapa? Bila tak lancar, barang-barang tak dapat hantar dengan baik, kita orang pun sebagai forwarder mungkin duit pun kita akan tergantung. Sebab tak dapat payment dari sana, kita pun tergantung. Jadi macam frozen food. Lagi satu lagi dari segi certification daripada KKM. Mungkin ada putus-putus. Puan-Bis. Okay, mungkin Puan-Bis ada masalah teknikal sikit. Tak apa, sementara menunggu dia masuk balik tu, tadi Puan-Bis kita ada beberapa tinggal. Bila kita nak bersedia, kita ada a few things. Number one, kita kena ada komitmen. Komitmen nak mengeksport ni, kita kena tahu proses-prosesnya. Itu yang dia cakap pasal documentation tadi tu. Macam saya tahulah memang eksport ni
banyak documentation yang diperlukan. Because dulu saya pun tak ada juga terlibat. Bukannya ekspor produk tetapi ada barang-barang yang disampai ke Malaysia ni. Contohnya macam karne. What is a karne? Temporary import dan sebagainya kan. Okey, Puan Bis dah masuk balik semula? Ya, minta maaf. Apa itu cabaran apa ni online. Dah cuba Okey. connection dengan Masih putus-putus Kak Bis. Okey. Okey, tak apa, kita tunggu dia masuk balik sikit lagi. Puan Bis. Okey, tak apa. Kita komen dulu. Satu is the commitment. Yang kedua, Puan Bis cakap tadi dia kena memenuhi kehendak permintaan. Ya memang. Dari segi kuantiti, quality. Bila dia orang order sekali banyak ni kalau ekspor kan. Satu container, 2 container kadang kan. So we must be able to supply. Kalau tak boleh supply, dah ni kena legal agreement tu balik. Boleh ke kau supply ni? Kalau tak boleh supply apa jadi? Go back to that issue lah balik tadi kan. Okay. Okay, betul. And then dia cakap kena tahu penerimanya. In this case nanti hantar barang tu tak tahu nak hantar ke mana. Jenis barangan perishable. In this case ada insurans ke Puan Bis kalau dari segi perishable items ni? Muted Puan Bis, you kena unmute. Tak dengar. Okay, suara tak keluar. Yes. Insurans kita selalunya kita nasihatkan semua customer kita, consignee ataupun shipper untuk ambil insurans. Sebab kita tak tahu apa yang akan terjadi. Baik perishable, cuma perishable insurans dia tinggi lah. Mungkin berganda. Dia itu saja dia punya different dia. Okay. Alright. So yang tu boleh di cover juga menerusi insurans kita kan. So bila kita shipping ni, hantar barang-barang luar negara ni, kenapa kadang-kadang shipping cost kita ni naik je tiba-tiba kan? Apa sebabnya? Okay. Sebab yang paling nampak Kal tanya soalan ni mungkin pasal PKP baru ni. Memang mostly daripada customer yang datang pun kadang-kadang dia ingat kita saja-saja nak naikkan harga shipping, freight rate. Sebenarnya bukannya di bawah kita punya kuasa, kita punya masa tu. Sebab kenapa? Kalau tengok masa pandemik baru ni, kan pekerja dekat pelabuhan dikurangkan, terpaksa dikurangkan. Jadi kontainer perlu dibersihkan. Lepas tu untuk masukkan dalam kapal, jadi bila dah tenaga kurang, production pun untuk kemasukan pun kurang. And then semua kerja-kerja dah jadi tergendala. And then dekat macam dekat port, kalau tengokkan dalam berita ni, kadang-kadang dekat China tengok apa kesesakan kontainer berlaku di port-port yang tertentu. Sebab China adalah satu favourite, kebetulan masa tu dengan mask, dengan glove lah, everything semua banyak kan. Jadi memang kita nampak. Lagi satu, kebetulan masa COVID ni juga, salah satu, walaupun bukan COVID, satu lagi bencana alam. Kebetulan masa COVID, tahun lepas, 3 ke 4 kejadian. Ribut taufan. Dan ada kapal yang tenggelam. Bila dah tenggelam, faham-faham aje lah. Kontainer pun kurang. Jadi satu daripada cara kita sebenarnya semua tu akan sebenarnya kalau pengusaha ataupun peniaga-peniaga sebenarnya benda ni dia dah tahu kalau dah naik semua kenaikan, dia akan includekan dalam harga barang. Selalunya macam tu. Tapi bila kita beritahu, dia orang nak untung lagi lebih. Sebenarnya. Jadi kita tak apa, itu hak masing-masing. Tapi apa yang kita nak, benda tu boleh berjalan. Sebab ada customer saya dulu, Chinese, memang very good in business. Dia tak hantar melalui kapal. Kenapa? Dia hantar melalui kapal by air, melalui kapal terbang. Sebab dia kata shipment dia dah 5 kali pergi, barang dia dah 5 kali jual, yang melalui shipping masih sangkut. Kadang-kadang belum terjual satu pun. Kalau salah hari bulan, barang rosak. Sedangkan dia dah 5 kali. Betul. Walaupun harga
tinggi tapi dia dah convert, dia kata apa susah. Ya. Dah convert dalam harga barang. Itu salah satu mentaliti yang usahawan kita sepatutnya kena fikir. Itulah Dia kena tengok antaranya. risiko yang mana satu risiko lebih tinggi. Kalau hantar air flight memanglah dia lagi mahal sikit tetapi risiko dia mungkin kurang. Kalau laut ni yang kapal tenggelam weather lah, yang kena serang lanun lah, kapal rosak tengah laut, bukan senang nak repair sebab dia seorang je tengah laut tu kan. So again, this is the risiko yang kita tengok. Yang I think sebagai pengeksport dia kena tengoklah benda-benda itu. Sebab tu I rasa kita kena cari forwarding agent yang berpengalaman lah macam tu, yang biasa buat benda-benda ni kan. Sebab saya rasa documentation je dah pening kepala dah. Sebab dulu pun kita ada bawa masuk 2-3 benda pun kadang pening kepala menunggu kat custom tu. Okay, so Puan Biz, anything yang you nak offer kepada pendengar kita malam ni? Dia dah frozen juga. Kepada pendengar-pendengar, nak kata BizPro ni adalah terbaik. Sememang kita nak jadi yang terbaik. And then BIS tu memang orang kata nama ataupun Bismaliza, tetapi terputus lagi. Tak apa, saya diberitahu oleh Puan Biz tadi, dia akan buat kelas macam mana nak ekspor. Kalau nak tahu macam mana nak proses nak mengekspor, Biz akan buat satu kelas untuk itu. So kalau you all nak, please register di dalam link yang tertera di bawah. Ya, yang tertera di dalam chat group kat situ. Begitu juga dengan kalau nak yang consultation daripada lawyer kita tuan ni tadi tu, you register juga di dalam link yang diberikan di dalam chat itu. Nanti kita akan respond daripada situ. So kita dah cover legal sikit, kita dah cover dari segi logistics dan freight forwarding. So now kita kena tengok pula dari segi kewangan ni. Kewangan ni selalu orang lagi pening kepala ni. So Cik Afrika kita. So bila kita nak eksport kan, apakah benda-benda yang usahawan perlu ambil kira from the context of kewangan ni sebelum pergi ekspor tu? Apa bendanya? Okey, terima kasih kepada Tuan Anwar untuk soalan tu. Sebenarnya kalau bak kata Puan Biz sebelum ni, nak ekspor ni bukan kerja yang mudah dan tak senang lah kiranya. Jadi bila kita cakap macam tu, kita kena fikir yang andai kata kita dekat Malaysia ni, produk kita laku keras, kita lah jago kampung dekat Malaysia. Tapi bila kita ekspor, belum tentu kita jago kampung. Jadi dekat sini kita kena tahu, kita punya step tu lebih. Kita punya risk management ni kita kena fikir lebih. Kalau kita rasa kat sini kita mampu sustain, belum tentu di luar sustain. Jadi hari ni saya bagi 13 perkara. 13 perkara. Ya, 13 perkara hari ini saya akan explain apakah perkara yang sebelum usahawan nak ready nak ekspor, consider perkara-perkara ini. Yang pertama, kita kena consider requirement untuk set up entiti yang baru, entiti antarabangsa yang baru di sana. Sebabnya ada setengah perniagaan. Ini saya pandang kat dari sudut konteks, andai kata kita nak invest ataupun foreign direct investment lah, kita nak locatekan kita punya business di sana. Jadi dekat sini konsepnya ada setengah keadaan yang kita memang memerlukan kita buka entiti di sana. Kalau dekat Malaysia kita buka Sdn Bhd, PLT, enterprise dan sebagainya. Sama konsep begitu. Di luar negara pun ada. Kenapa? Ada setengah keadaan, contohnya banking. Banking ada setengah negara dia tak benarkan dan dia tak trust kalau kita tidak membuka bank di sana untuk sebarang transaksi. Bukan buka bank, tapi nak buka bank tu mestilah datang daripada syarikat yang di sana datangnya. Jadi itu kita kena consider, iaitu dari sudut cost. Apa cost yang kita kena consider? Dan bukan cost saja, maintenance. Di Malaysia ada maintenance, public secretary, accounting dan sebagainya. Begitu juga di luar negara sama. Yang kedua, kita kena consider mengenai capital and investment. Kita kena tengok, andai kata kita nak ekspor ni keluar, datangnya daripada mana kita punya modal dan investment kita? Adakah daripada financing daripada bank, loan, ataupun financing daripada investor, setengah investor yang besar, venture capital whatsoever. Jadi kita kena take part perkara tersebut, baca bila pula benda tu akan return back the money. Dan macam mana kaedahnya, adakah kita ada desakan untuk memberi pulangan setiap bulan ataupun bagaimana? Nanti kita kena consider, sebab ramai fikir, kalau kita eksport, kita fikir saya punya eksport sekian,
tolak dengan kos sekian, dia consider itu je. Oh, untung. Okeylah, boleh lah. Tapi dia kena fikir kebiasaannya bila cakap ekspor bermakna dia menggunakan duit orang lain, financing. Bila financing, gerak bisnes tu tak sama. Dia melibatkan desakan third party. Kita tak boleh salahkan orang, janganlah desak saya nak bagi duit sekarang contohnya. Tak boleh. Itu kita kena consider. Ketiga, banking. Banking tadi macam saya cakap lah. Ada perkara yang bila kita nak buka banking, kita kena consider pembukaan bank account kat sana untuk memudahkan entiti yang di dalam tu untuk uruskan urusan. Jadi banking kat situ melibatkan ada banyak jenis banking yang kita kena consider juga. Yang keempat adalah berkenaan dengan payment. Bila kita ekspor keluar ataupun kita berada di negara luar, berkenaan term of payment kita kena consider, iaitu macam mana kita nak memastikan payment, cash flow kita terjaga. Sebabnya kita tak boleh, dan nasihat saya lah, jangan sesekali open kepada negotiation yang mudah, iaitu asal dapat job sudahlah, asal kita ship dekat dia dulu, bagi dekat dia produk dulu, payment tu later. Macam Tuan Nik cakap tadi, kita kat Malaysia ni orangnya baik-baik. Ala lebih kurang lah, berapa hari lebih kurang di luar negara belum tentu. Jadi kita kena faham, jangan kita anggap mudah culture-nya, tak sama. Boleh jadi itu risikonya, mudah ditipu, culture-nya berbeza. Jadi jangan sesekali untuk first customer, jangan sekali buka account customer tu kita mudahkan dengan cara tak apalah kita ship terus. Kalau kat Malaysia kita guna cara yang sama, tak boleh. Kita ekspor, kaedahnya lain. Kelima, buat due diligence. Due diligence ni ialah kita kena tengok sebelum berada di luar negara, macam ni. Kalau kita dekat Malaysia, kita rasa kita lah jago kampung. Kita kata produk kita ni, laku betul kat Malaysia. Tapi dekat luar negara, tak semestinya. Kita kena study. Kita punya kompetitor di sana bagaimana. Kedua, dari sudut, kalau kita melibatkan OEM, partner OEM kita adakah trusted? Sedangkan dekat Malaysia pun berapa banyak kes OEM yang kita tak boleh percaya dan sebagainya. Itu belum cerita kes OEM partner yang tak over janji, lebih janji lah. Kiranya Over dia promise tidak over promise, yes. Over promise, under deliver. Itu bendanya. So benda-benda tu kita tak boleh beranggapan ala kita boleh cover. Tidak, berbalik kepada culture yang Cik Nik tadi cakap. Dia bila masuk ke padang baru, cara gerak kerjanya berbeza. Yang keenam, research. Research ni ada banyak benda. Pada saya, jangan kita pandang rendah tentang educate customer di luar. Sebabnya kita kena faham cara kita komunikasi, cara kita deliver to customer tu tak sama di dalam dengan di luar. Bermakna apa yang kita kena tengok ialah culture. Pertama, culture. Kita kena faham bahawa macam Puan Bis cakap tadi, bila kita ekspor keluar, dia tak semudah itu. Bermakna contoh, saya ambil culture, pemahaman language atau memahami sesuatu perkara, kita memerlukan translator. So andai kata kita tak afford untuk translator full time, kita kena consider untuk cost outsource translator tadi tu. Yang tu pertama. Yang kedua, kita kena preparekan produk kita export ready. Export ready ni maksudnya apa? Kalau kita kat Malaysia, mungkin packaging kita sekian-sekian, keadaan penerimaan produk kita di Malaysia sekian. Tetapi di luar negara mungkin packaging kita tu tak diterima. Kat sana mungkin benda tu sensitif. Tak kisah apa-apalah, bermakna kita kena making sure produk kita tu produk yang ready to export. Itu perkara-perkara yang kita kena tengok. Yang ketujuh adalah berkenaan dengan centralize the resources. Contohnya begini, kita Malaysia dan dekat luar negara UK contohnya. Kita kena pasti, contohnya key service HR ataupun servis berkaitan accounting. Kita tak perlu kat sana nak kena ada accounting, kat sini ada accounting, tak perlu pun sebenarnya nak kena ada dua-dua. Macam mana kita nak minimizekan kos ialah kita kena pasti negara kita ataupun negara di luar yang kita ekspor tu boleh menjadi central untuk resources tersebut. Mungkin dekat Malaysia lebih jimat kos untuk hire accountant contohnya. Jadi kita boleh sekalikan benda tu instead of ada dua. Tapi kena making sure lah yang di Malaysia tu dah expert. Kita kena tengok bergantung kepada expert dan juga kita kena bergantung kepada kos dekat situ. Itu yang ketujuh. Yang ke-8 adalah berkenaan dengan travelling. Kita kena kenal pasti bila kita ekspor keluar, kita jangan anggap macam kita tanam pokok sekali, lepas tu biarlah pokok tu tumbuh sendiri. Tak boleh. Jadi kita kena tahu, kita kena audit. Ini saya panggil audit selalu. Kita kena fikir, dalam setahun berapa kali kita nak audit
kita punya ekspor ni, bermakna kita kena berapa kali kita nak buat site visit. Mungkin sebulan sekali, mungkin 2 bulan sekali. So incur travelling cost tu dan dapatkan perkhidmatan macam Puan Bis tadilah, forwarder. Mungkin Puan Bis pun lebih tahu berkenaan kalau deal dengan luar negara, apakah perkara-perkara tips yang praktikal dari sudut travelling yang boleh diberikan tips dekat situ. Jadi boleh jimat. Yang ke-9 ialah tax. Kita kena faham, kita kena tahu kalau Malaysia kita panggil tax ni SST ataupun GST lah sebelum ni. Tapi kat luar negara tak panggil begitu, VAT tax. Jadi tax di Malaysia macam Puan Nik Erman cakap tadi, undang-undang di Malaysia dan di luar negara pun sama, begitu juga cukai. Banyak perkara kadang-kadang bila kita ekspor, kita kena penalti. So penalti ni disebabkan oleh percukaian. Kita tak boleh anggap benda ni sama. Jadi kita kena rely on expert untuk advice kita berkenaan dengan percukaian. Juga bukan tahu pasal percukaian, elakkan perkara-perkara yang tak boleh, setiap negara berbeza. Dan juga ambillah insentif apa negara-negara luar berinsentif foreign direct investment. Di Malaysia sendiri berapa banyak insentif yang diberikan, tentu di luar negara pun ada. Yang ke-10 adalah cost sebelum penetration. Yang ni penting. Contohnya baru-baru ni kecoh mengenai kes Foodpanda, Grab yang kecoh pasal dia mengurangkan pembayaran kepada dia punya riders whatever. Bila orang selidik rupanya Foodpanda, Grab ni tidak menguntungkan pun. Dan ramai pertikaikan, macam mana boleh tak untung? Syarikat punya banyak. Kita kena faham. Itulah realitinya bila kita ekspor atau pergi ke sebuah negara, bisnes kita. Tahu tak tuan-tuan dan puan-puan, bila kita pergi ke sebuah negara, kita kena readykan duit sekurang-kurangnya 2 tahun bakar duit. Kenapa saya cakap bakar duit? 2 tahun tu anggap kita langsung tak ada profit, bahkan kita kena sentiasa desak diri kita tambah duit. Duit tu bukan sekali, duit tu berkali-kali. Itu yang jadi Foodpanda, Grab yang sampai ke sudah dia tak untung. Sebenarnya bukan dia kerugian kat dia memang dah expect benda tu. Jadi sebenarnya banyak orang yang dia pergi ekspor kemudian dia tarik handbrake, patah balik dengan keadaan rugi. Sebabnya dia tak prepare for the worst tu. Sebenarnya dia kena prepare, ayatnya bakar duit 2 tahun. Yang seterusnya adalah berkenaan dengan cut loss lah. Kita kena cut loss, kita kena tahu setakat mana kalau along the way tu plan kita tak jadi, cut loss sampai mana yang kita rasa rugi, kita cepat cut loss tu. Jangan kita rasa alah boleh ni boleh. Kita ingat kat Malaysia dengan luar negara tak sama. Yang seterusnya, 2 yang terakhir adalah berkenaan dengan kita kena consider kalau kita tutup perniagaan, kita jangan fikir buka aje. Macam mana cost untuk shut down the business? Cost untuk shut down pun mungkin tinggi. Nak bawa balik semua produk dan sebagainya, cost untuk tutup pensyarikatan dekat sana tu. Kita kena fikirlah realiti, kita tak boleh cakap semuanya indah. Dan yang terakhir, tolong consider, ada kata ada banyak idea baru, tolong rely ataupun tolong bergantung harap kepada expert. Contohnya kepada macam Tuan Nik tadi, sebagai lawyer yang expert dalam hal-hal bidang import export dan juga accountant yang expert dan sebagainya ataupun forwarder macam Puan Bis tadi. Sebabnya kita kena faham individu expert ni dia adalah ibarat manual books. Kalau kita beli suatu produk, kita beli produk keluar duit baru kita dapat buku manual. Barulah kita tahu apa risiko-risiko dan nak buat untuk kurangkan risiko. Tapi bila you rely, ada idea baru, jangan terus buat, rely pada perkara-perkara expert yang saya cakap. Sebab mereka ni lah manual book you dulu tanpa you keluarkan kos pembelian suatu produk ataupun ekspor. Dia adalah manual book dahulu. Itu 13 perkara yang usahawan perlu consider. Oh, power betul Cik Afrika kita ni. Bagi 13 bullet point tu. Dia macam checklist tau. Dah buat ni. Oh. Memang power lah. So the thing yang saya tertarik sangat ni yang pasal shipping tadi ni. Pay first, ship later. Bayar dulu kat kita, baru kita ship. Tak bayar, aku tak ship. Okay, itu the safest lah kan. Sama juga macam I pun ada juga buat beli barang daripada China kan. Sama juga, we have to pay 100% kan. Tapi macam mana pula tu, kalau lah kita bayar, tiba-tiba barang lain pula yang sampai. Macam mana? Ataupun dia orang order, mungkin kita salah kan. Kita tersalah hantar pula. Macam mana pula tu? Kalau kita tersalah hantar dekat situ, itu memang salah kita lah kan. Sebab tu kita kena buat risk management tu sebenarnya. Sebab bila sesuatu perkara dah berjalan, transaksi dah bergerak, kita dah tak boleh buat apa. Sebab melibatkan macam Tuan Nik Erman lah dalam sudut undang-undang. Sesuatu perkara
telah di-consider di dalam suatu agreement. Jadi dekat situ anda kata suatu perkara tu dah buat, kita memang tak boleh buat apa-apa. Yang paling penting, kita kena pertama sekali dengan lawyer, kita dah spesifikkan apa perkara risiko-risiko yang kebarangkalian tak terfikir dia akan berlaku. Yang kedua adalah kita kena tahu bahawa tak semua perkara dalam kita punya knowledge. Jadi bermakna bila jadi macam ni, kita kena consider kalau boleh lah, pada pandangan saya ialah sediakan secantiknya SOP, suatu perkara berlaku, apa yang cara kaedah untuk minimumkan risiko. Mungkin kesalahan tu berlaku disebabkan customer tu mungkin kesalahan communication whatsoever, so minimize risiko tu kat situ, dari sudut SOP tu kita cantikkan. Again lah, it's about language. Kadang-kadang kan dia orang pun bahasa berterabur juga English dia, kita pun bahasa English kita pun berterabur, staff kita. Mungkin lah gitu. So kadang-kadang dia kata alah dan... cepat je lah, hantar je lah. Yalah, dia salah pula. Macam ayam cakap dengan itik lah jadinya kan. Ada juga. Saya punya experience dulu kita ekspor ke Arab Saudi. Arab Saudi ni kadang-kadang dia orang tak pandai Inggeris juga. So susah juga tu. Dan lagi satu saya punya experience, kita ekspor ke luar negara. Memang sebelum kita nak keluar negara tu, apa yang saya kena buat dulu ialah kita kena tengok dari segi market study. We have to do focus groups. Because macam Cik Bekas cakap tadi kan, bila nak tengok idea, bila nak ekspor, kita kena adakan resources, local resources, because culture kita tak faham orang sana, apa preference dia, customer preference dia, perangai customer kat sana, apa yang dia suka. Because saya ingat lagi masa tu, bila kita nak ekspor, macam Kak Bis cakap tadi kan, banyak documentation, certification, padahal benda tu massage oil je pun. Nampak senang daripada kat sini. Alah, massage oil satu botol kecil ni yang pun susah sangat. Right not, right? Tetapi when we want to export, memang betul lah apa Puan Bis cakap tadi. Documentation dia berlambat-lambat kena isi. And then there is a ruling. Kalau kosmetik lain pula dia punya approval dia. Kalau yang on the skin is different pula approval dia. Yang ini yang banyak usahawan tak tahu tau. Mana aku nak cari information ni? Ini isu-isu dia kan. So that's why kalau siapa yang dengar kat luar sana tu, masuklah kelas nanti yang diorganize oleh Puan Bis, kita nak tahu apa benda yang you kena tahu ni. And then lagi satu, mungkin Puan Bis boleh komen sikit, macam ekspor, dia ada logistiknya ada macam-macam. Ada yang door to door, ada yang door to port, ada yang port to port. Mungkin ceritakan sikit part tu sikit gitu. Sebabnya apa? Bab ni kita sebut Incoterm. Incoterm ni sebenarnya menandakan sama ada door to door, CIF, FOB. Kadang-kadang orang yang biasa main dengan import export ni okey, saya beli CIF. CIF Port Klang, CIF Bangkok. Jadi sebenarnya benda ni setiap term dia sebenarnya kita kena faham betul-betul. Sebab apa yang kita tanggungan yang kita perlu ada. Contoh kalau customer kita punya kilang supplier kita cakap dia just jual FOB, means apa tanggungan yang kita ada. Kalau CIF Port Klang, apa yang dia punya charge tu sampai ke mana, and then apa lagi seterusnya yang dia perlu buat. Sama dia perlukan forwarding dekat sini, dia perlukan semuanya benda tu. Itu pun boleh nanti kita, sebab kalau cerita kat sini benda sebenarnya dalam forwarding ni, sebenarnya benda ni luas. Terlampau luas. And then contoh macam tadi kata, kenapa kita documentation tu mesti lengkap? Kerana macam bila kita documentation kita lengkap, tepat, salah hantar barang, rasa-rasanya memang susah lah. Sebab bila declare lain, masuk lain, custom akan tangkap. Dia tak kira dah kita salah declare ke, kita salah hantar barang ke apa. Tapi pada dia kita adalah itu dah kita dah salah. Dia tak kira kita salah hantar barang tu. Sebab tu forwarder ni penting. Sebab kita akan pastikan, sebab masa kita loading, semua benda-benda tu takkan masa loading kita dah tempuhi apa semua, kita dah buat arrangement logistik everything, tiba-tiba boleh salah barang. Memang pada forwarding kita benda tu tak akan terjadilah. And then dari segi cukai tadi. Sebab tadi masa bincang pasal cukai tadi, lain teruk. Contoh negara-negara macam China, apa kita perlu, contoh kita nak import barang, apa yang supplier kita perlu buat, apply form E,
India Form AI, ASEAN Form D untuk mengelakkan cukai yang dikenakan di Malaysia. Sebenarnya cukai itu boleh dielakkan dengan hanya pergi apply saja. Kalau tidak, contoh kena bayar 26,000, 100,000 base pada value barang. Jadi dengan apply benda tu, just buat kerja tu sikit. Memanglah kadang-kadang dekat sana dia akan charge sikit. Tapi sikit berbanding dengan duty import dengan sales tax apa semua, benda ni akan lagi banyak. Just kita susah sikit tapi kita senang kemudian. Yes, itulah dia banyak hidden charges kan. Hidden charges yang kita tak nampak sebab kita tak ada experience. Contohnya orang baru nak export kan. Hidden charges, apa hidden charges ni? Tiba-tiba ada duty, tiba-tiba ada ni, tiba-tiba dia hantar port je. Port nak hantar ke customer tu, siapa pula nak hantar tu? Tu hal lagi kan. Memang kita pernah dengar juga KK macam tu kan. Jadi I rasa lah bila buat agreement tu nanti make sure lah terms ni mesti ada dalam sana kan. When you send the item, they must be from port to port ke, door to door ke. Itu gunanya kena ada lawyer juga tu nak tengok benda-benda tu. Jadi dari segi ada satu lagi yang I tertarik tadi dengan Cik Afiqah cakap tadi, incentive foreign direct investment tadi. Ini I rasa mungkin kalau usahawan baru tu dia terlepas pandang sebab apa? Sebab mungkin dia rasa diri dia kecil lagi kot. I'm small, aku ni layak ke dapat insentif FDI ni. Kita manalah pernah main the jargon foreign direct investment semua ni kan. Kita fikir nak jual barang, berapa carton, berapa container tu je kan. So again, I think this is something yang kena trigger kita punya usahawan. Please look into this kind of thing. Tapi lah, I tahu dia punya nak dapat information tu yang susahnya. Sebab tu kita kena collaborate dengan government agency kan. Of course kita punya lawyer yang ada connection worldwide supaya undang-undang kat sana kita tak adalah sangkut ke, nanti kan terbayar tax ke, kena saman ke macam Puan Bis cakap tadi kan. So we have to that. So again, forwarding needs to work together with the finance, with the operation department, with the legal department supaya menentukan kita punya export tu smooth selling. Okay, good. Kita dapat banyak ilmu-ilmu kita malam ni, alhamdulillah. Terima kasih pada panel-panel kita kan. So maybe I can sum it up. When do we know whether we are ready for export? Ini soalan yang cepu emas lah kata orang ni. So di dalam minggu pertama tadi tu product readiness. So you nak to grow, make sure it's ready. One is the product ready. Number two, your marketing must be ready also. Bila barang tu dah sampai, macam mana nak buat marketing tu? Sometimes you have to do marketing before the product arrives, kan? Okay. And then number three, kita kena legal ready. Maknanya undang-undang kita dah cover dah. Insurance-nya lah, apa benda semua dah cover tu. Insurance, legal ready ya. And then number 4, we have to have logistic ready. Macam Puan Bis cakap tadi. Documentation semua dah cun, apa semua dah cun. Baru dah smooth sailing. Tak ada dah sangkut kat custom tu kan. Bila sangkut kat custom, warehouse kena bayar kan, ikut hari. Mahal lah tu kalau kena bayar. Lagi. Sebab ada customer. Lebih dia kos untuk bayar detention apa semua tu, demurrage lagi banyak daripada harga dia bayar barang. Daripada harga barang tu kan. And last kali nombor 5, we must be financially ready. Inilah dia. Right? Tadi kita punya Cik Afiqah tadi, do you have anything to offer pada pendengar kita malam ni? Okay, untuk malam ni saya offer kepada 2 orang yang bertuah, iaitu saya akan beri percuma review pencukaian untuk syarikat. Maksudnya tax review lah, saya akan review macam mana keadaan company tu dah maksimum ke fully tax saving. Itu saya akan offer kepada 2 orang bertuah. Right. Hari ni kita ada 3 jenis offer. Offer yang pertama daripada Tuan Nik kita, consultation untuk orang yang dah nak dalam perbincangan ekspor untuk 2 company, 1 jam 1 company, free consultation kat situ. Dia mahal tau. Dia ambil cepat tau. And yang kedua, kalau nak tahu lagi macam mana nak ekspor, kita keep in touch dengan dia, Puan Bis kita. Dia mungkin akan adakan kelas ke situ, nak tahu, mengajar macam mana nak ekspor, apa yang perlu tahu. Dan yang ketiga, kita ada Cik Afiqah kita, tax, review you punya tax. Macam mana nak jimat, jangan bayar tax banyak-banyak. Jumpalah nanti. Puan Afiqah kita hanya 2 orang yang bernasib baik ya. Okay, so jangan lupa link kat situ nanti, you register kat situ supaya then we respond kat situ kan. So minggu depan insyaAllah kita akan buat pula the last segment untuk business transformation series ni, which is under kategori business ethics pula.
Di masa yang sama, waktu yang sama, business ethics ya. So dengan itu kita pun dah sampai pukul 10 dah masa ni. Dengan itu kita nak mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada pejuang pewarasan TV kerana jemput saya sebagai moderator dan panel-panel kita yang hebat malam ni. Tuan Nick Iman kita, commercial lawyer daripada Amir Bushari dan Associates. Cik Afiqah kita, Afiqah Madrus, seorang accountant daripada Hex Corporate Strategies. Dia banyak strategi kat sini. Tadi dia bagi 13 strategi tu. And Puan Biz kita, Freight and Logistics Service. Dia ni memang pakar dalam logistik ni. Saya diberitahukan dia ni nak bawa, kalau you nak shipkan ikan sekecil-kecil, ikan mas dan gajah pun dia pernah buat. Dia buat ekspor, seriously. Bukannya kontainer-kontainer biasa saja. Binatang pun boleh. Okay. So pada usahawan yang mendengar pada malam ni, saya ucapkan terima kasih kerana setia mendengar. Semoga apa yang kita kongsikan malam ini dapat manfaat kepada anda semua ya. Saya nak cakap apa tak? Tanpa anda semua siapalah kami. Jadi, saya pula sikit kan. Okay. Dengan itu saya tamatkan sesi kita malam ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih.